Apalagi kalau tindakan itu diambil terhadap tokoh-tokoh besar. Ia menjadi kontroversi. Tokoh-tokoh ini punya dana besar, punya pengaruh, punya media sosial, dan tentunya akan mencabar kekuatan yang ada. Sebab itu arahan saya umum kepada SPRM, Jabatan Peguam Negara, atau lembaga hasil dalam negeri, biar ada data, fakta, alasan yang cukup dan kukuh. Dan sekiranya ada, saya tidak peduli kedudukannya, pengaruhnya, dananya, tetapi tindakan tegas harus diambil. Dan kita telah mula, saya ucap tahniah kepada SPRM yang menunjukkan keberanian. Kalau tidak, apa yang berlaku seperti kejayaan PDRM baru-baru ini dalam kes Dadah. Ratusan ribu telah ditangkap. Siapa? Penagih. Puluhan ribu ini diambil. Siapa? Ejen-ejen kecil. Tetapi tokoh-tokoh besar yang terlibat membawa dana untung ratusan juta ringgit dan kehilangan kerugian bebanan puluhan bilion ringgit. Kemudian tekanan kepada kerajaan membayar bilion ringgit untuk memulihkan keadaan ini, itu tidak disentuh. Kalau ditangkap pun cepat dilepaskan. Itu baiknya pengalaman saya di Sungai Buloh. Ya, kerana saya pernah nampak orang yang besar ditangkap, tapi cukup yakin kata dalam 3-4 bulan boleh lepas. Maknanya ada andaian bahawa seluruh jenteranya, badan penguasaan, badan perundangan, badan kehakiman itu boleh dipengaruhi. Alhamdulillah kita dapat ada ketegasan sekarang. Jabatan Peguam Negara, badan kehakiman, ketua audit negara, wanita lagi garang. Yang dapat tegas. Dan ini bagi saya sangat perlu sekiranya kita serius untuk mengambil tindakan ini. Ya. Kalau saya sebagai Menteri Keuangan, kemudian saya ada gedung-gedung berbilion ringgit, harta di merata dunia, bank di seluruh kota di Afrika, dan tidak ada yang berani menyoal selain bisik-bisikkan tidak layak jadi pemimpin di negara ini. Kalau mau jadi pemimpin, mesti hadapi dengan apa juga risiko. Ya. Kerana wang dari anak-anak kita dirampas. Belanja sekolah, allowance untuk polis tambahan, allowance untuk pasukan bomba. Semua kita kena teliti secara terperinci. Ini nak naik gaji sedikit untuk pejabat awam. Kena ada mesyuarat. Nak teliti ni berapa boleh naik? RM40, RM60. Orang ini sapu berbilion ringgit, tak ada suara. Dan bukan saya begitu, ada yang pertahankan. Sudahlah, ini dah lama. Orang tu dah tua dah. Ada pula katakan, sudah, mengapa dendam? Saya, KSN tahu di dalam Jemaah Menteri, yang kalau di bawah pentadbiran saya, kalau orang bagi tahu ada satu kes rasuah, percayalah, saya tidak ada tolak ansur sama sekali. Tan Sri Azam tahu benar pendirian saya. Dan kalau sama ada di pihak parti yang menyokong saya atau menentang, itu soal lain. Tidak mempengaruhi keputusan. Tapi saya keras hal ini dan kebetulan ini forum yang baik saya jelaskan. Bahawa kalau kita tidak mula dengan berani, tidak mungkin kita selamatkan negara ini. Saudara, saya tidak tahu tokoh tambah. Saya ada tanggungjawab untuk pertahankan apa yang saya hujahkan. Bila kita batalkan kontrak rundingan terus, setiap kontrak kita dapat jimat ratusan juta. Sama ada namanya Jana Wibawa, ketebatan banjir. Sampai bila kita nak biarkan begini? Dan mengapa harus isu seperti ini dipolitikkan? Saudara ada kesetiaan kepada sesiapa, itu masalah saudara.
Saudara kepada minat kepada mana parti, itu soal saudara, pilihan saudara. Tapi tidak boleh bicara soal nilai, soal agama, soal bangsa, soal budaya. Dan pertahankan pengkhianatan kepada bangsa dan agama dan negara. Dan sebab itu saudara, saya sedia hadapi risiko. Kerana tindakan yang lebih keras ini menyebabkan kelompok ini berpakat. Dia tidak boleh gugat pilihan saya. Tidak boleh lebih pelutut saya. Ini fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Disuruh tawakal kepada Allah Taala. Tapi tidak ada lebih daripada pengalaman saya di penjara. Jadi ada baiknya orang yang dah lama di penjara ni, dia hilang rasa takut dia kepada penjara.